Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya pada hari ini, Tuan Kamarul akan membincangkan impak belanjawan 2021 Negeri Sarawak kepada sektor pendidikan. Okay. Di mana pada minggu lepas, kepada 9 hingga 13 November 2020, Kerajaan Negeri Sarawak telah membentangkan orang undang-undang pembekalan untuk 2021 bagi membincangkan apakah yang menjadi fokus utama dalam belanjawan negeri pada tahun hadapan. Antara fokus utama adalah yang diberi keutamaan adalah pertama adalah tumpuan kepada pembangunan luar bandar. Yang kedua, menyediakan ruang dan peluang kepada pemulihan ekonomi negeri. Dan yang ketiga adalah menambah baik kehidupan lestari. Belanjawan ini penting kerana tahun 2021 menandakan bermulanya rancangan Malaysia yang ke-12, RMK-12. Itu rancangan yang memberi impak yang maksima kepada aspirasi negeri Sarawak yang ingin menjadi negeri berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Melalui belanjawan negeri yang telah dibentangkan pada minggu lepas, kerajaan peruntukan berjumlah 1 bilion ringgit untuk projek baik pulih dan menaik taraf lebih 110 sekolah di negeri Sarawak. Ini memastikan keselesaan kepada pelajar untuk belajar. Dan dana tambahan 10 juta ringgit juga diperuntukkan untuk penyambungan bekalan elektrik di setiap sekolah, dan ini merangkumi lebih daripada 110 sekolah, terutamanya sekolah-sekolah yang berada di kawasan pedalaman. Dan antara peruntukan yang diberi khusus adalah pembinaan sekolah-sekolah baru di negeri Sarawak. Antara yang menjadi cadangan adalah 1. SK Agama Kuching, 2. SK Ulu Segan di Bintulu, 3. SK Maludam di Betong. Ini adalah rancangan-rancangan di mana adanya pertimbangan daripada kerajaan negeri bagi memfokuskan betapa pentingnya pendidikan di setiap pelosok negeri Sarawak. Belanjawan negeri Sarawak sebenarnya perlu tally ataupun perlu bersesuaian dengan apa yang telah diperuntukkan oleh Kerajaan Persekutuan, di mana Menteri Kewangan Tengku Zafrul telah membentangkan belanjawan 2021 di mana fokus juga diberikan kepada Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pengajian Tinggi, di mana Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah diperuntukkan sejumlah hampir lebih 50 bilion ringgit Malaysia bertujuan untuk memfokuskan pada isu pendidikan di dalam negara. Dan untuk makluman tuan dan puan-puan, KPM adalah kementerian yang kedua menerima peruntukan tertinggi di belakang Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk Kementerian Pendidikan Malaysia ada banyak peruntukan yang diberikan. Yang pertama, menaik taraf pembangunan dan infrastruktur sekolah-sekolah daif. Nombor 2, di Sabah dan Sarawak. Bagi penekanan kepada Sabah dan Sarawak, kerajaan akan melaksanakan 184 projek pembinaan dan pemasangan bekalan air telaga tube. Kerana ini penting bagi memastikan bekalan air di Sabah dan Sarawak, terutama di kawasan sekolah, akan dapat dibekalkan. Nombor 3, fokus lebih diberikan kepada kerja-kerja penyelenggaraan dan juga menambah baik sektor ataupun kemudahan di sekolah-sekolah. Apa yang ada kita tambah baikkan, apa yang kurang kita bekalkan. Dan sekolah pendidikan khas di seluruh Malaysia juga diberi penekanan dengan peruntukan berjumlah hampir 45 juta ringgit Malaysia. Bagi Kementerian Pengajian Tinggi KPT, peruntukan berjumlah 14.4 bilion diberikan. Dan apakah yang menjadi keutamaan? Yang pertama, baik pulih infrastruktur dan peralatan usang di IPTA ataupun Universiti Awam di Malaysia. Nombor 2, dengan adanya peruntukan untuk menaik taraf kemudahan ataupun jaringan internet di kawasan di seluruh IPT, di mana peruntukan berjumlah 50 juta ringgit Malaysia diperuntukkan untuk menaik taraf Talent Access Malaysian Research and Education Network ataupun dikenali sebagai MyRAN daripada 500 megabit per second hingga 10 gigabit per second. Ini adalah penting bagi memastikan pelajar
dan juga staf di IPTA dan juga di IPTS memperolehi jaringan internet yang stabil dan juga kuat. Okay. Dan poin ketiga adalah memastikan mahasiswa yang merupakan peminjam PTPTN akan mendapat bantuan pinjaman komputer riba di mana kerajaan bersetuju untuk bekerjasama dengan Bank Simpanan Nasional BSN bagi memudahkan pelajar untuk mendapatkan komputer riba dengan pembiayaan berjumlah 100 juta ringgit dalam skim BSN My Ringgit I COMSIS di mana memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi komputer riba secara pinjaman. Ini penting bagi memastikan pelajar akan dapat mempunyai akses kepada pembelajaran secara dalam talian. Bagi memastikan fokus belanjawan negeri Sarawak pada 2021 akan dapat direalisasikan, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg telah menegaskan bahawa fokus sebenar kepada dalam belanjawan ini adalah untuk kepada tujuan pembangunan strategik dengan mengambil kira strategi pemulihan ekonomi 2030 pasca COVID-19, kerana kita faham dan kita tahu sekarang masalah kepada ekonomi di dalam negeri Sarawak secara khusus dan juga kepada Malaysia secara amnya, bagaimana untuk memastikan ekonomi dapat bertahan dengan adanya pandemik COVID-19. Dan ini adalah menjadi satu fokus kepada kerajaan negeri bagi memastikan ekonomi dapat bertahan dan sektor pendidikan akan menjadi tunjang kepada pembangunan negeri Sarawak. Apa yang menjadi penting, yang menjadi keutamaan kepada kerajaan negeri adalah untuk menyediakan bantuan dan sumber tambahan kepada rakyat yang terkesan dalam COVID-19 dan juga mempercepatkan pembangunan antara kawasan bandar dan juga kawasan luar bandar. Tiada apa-apa perbezaan. Kalau di bandar adanya kemudahan untuk belajar, di kawasan luar bandar di Sarawak sekalipun tiada alasan untuk mengatakan mereka tidak boleh belajar. Apa yang menjadi keutamaan kepada rakyat negeri Sarawak, mereka semua akan dibekalkan kemudahan untuk belajar kerana hak untuk memperolehi pendidikan, hak untuk belajar termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan di mana dalam perkara 12 dia menjamin kepada semua rakyat di Malaysia supaya mereka diberikan hak yang sama rata tanpa ada perbezaan untuk memperolehi pendidikan di dalam negara Malaysia dan juga dalam negeri Sarawak secara khusus. Jangan lupa like, follow dan subscribe UCTS Official di laman Facebook, Instagram dan YouTube. Sekian, terima kasih.